Okey kelas kita sambung lagi ya untuk continuous probability model itu. Okey, sebelum ni cikgu ada terangkan sedikit tentang kriteria untuk normal distribution ya. Jadi yang example 1 sebelum ini yang itu bukanlah satu normal distribution sebenarnya dia ada follow PDF yang diberi itulah. Okay, tapi dalam example 2 ini yang cikgu nak bagi ini, okay, ataupun example 1 untuk contoh yang seterusnya itu, okay, yang ini adalah tentang normal distribution lah. Okay. So boleh refer kepada example 1 in page 11, okay, ataupun example 2 lah sebenarnya. An analysis of the fat contain X percent of a random sample of 175 fried chicken of a particular outlet resulted in the following summarized information. Okay. Jadi yang ini adalah maklumat tentang fat content lah. Ditujukan khas lah buat pencinta-pencinta fried chicken kan, ayam goreng. Okay, jadi dekat situ dia dah bagilah hasil kajian survey. Didapati bahawa fat content terletak di antara 26 hingga 28% ialah sebanyak 7 lah 7 numbers of fried chicken and then so on lah diberi kat situ. So that one will be our OI. Okay, test at 5% level of significance, the fat content of fried chicken has a normal distribution with mean 33% and standard deviation 2.91%. Okay, jadi maksudnya yang itulah yang kita akan masukkan sebagai kita punya H0 dan juga H1. Okay, apa yang kita nak test kat situ ialah H0, the fat content of the fried chicken has a normal distribution with mean 33% and standard deviation 2.91%. Okay, tak ada masalah H0 ni kita boleh tulis dalam bentuk ayat supaya people will understand lah nampak dengan jelas benda yang mudah difahami dan jelas. Okay, kemudian H1 dia adalah against H0 lah. The fat content does not have a normal distribution with above mean and standard deviation, and then alpha dia adalah 5%, okay, 0.05. Okay. Jadi dalam soalan ini seperti biasa bila nak cari EI kita kena cari dulu nilai kebarangkalian probability probability untuk X yang terletak di antara A dengan B ni sebabkan kita assume H0 ini benar. Okay, jadi kita andaikan bahawa X ini akan follow satu normal distribution lah. Okay, dengan mu dia sama dengan 33 dan sigma dia sama dengan 2.91. Kita andaikan itu sebagai benar. Jadi untuk mengira kebarangkalian X yang terletak di antara A hingga B menggunakan taburan normal. So kita akan buat standardization process macam biasa iaitu A tolak dengan mu bahagi dengan sigma. Okay, so X ini akan tukar jadi Z. Okay, so side sebelah sana pun sama jugalah. Okay, jadi sebagai contoh okay, mu dengan yang ini kita dah berilah sebab kita dah assume bahawa H0 itu benar at first. Okay, and then kita pun mengira okay, kamu boleh refer pada jadual yang cikgu bagi pada muka surat 12. Dekat situ cikgu ada asingkan jadual untuk mengira probabilities dengan EI dengan jadual yang seterusnya lah. Okay, actually kalau kamu nak buat dalam satu jadual pun macam yang sebelum-sebelum ni pun tak ada masalah sebab cikgu ada nak explain sikit lah tentang kiraan probabilities ini. Okay, supaya nampak lebih jelas. So daripada sini nanti kita boleh pindahkan kepada jadual seterusnya. Alright, cara nak mengira kebarangkalian contoh kalau X terletak di antara 26 dan 28 so seperti biasa kita akan buat standardization dulu, tukarkan X menjadi Z. Jangan lupalah sebelum kita boleh menggunakan standard normal table ataupun you all boleh tekan calculator kan macam cikgu ajar tu. Jadi 26 tolak 33 bahagikan dengan ini mu, ini adalah sigma 2.91. So sama juga di sini. So kita dapat nilai Z terletak di antara ini dan ini. Alright, so from standard normal table or tekan calculator.
Okay, kita boleh dapat 0.035 lah. So ini adalah nilai kebarangkalian untuk X yang terletak di antara 26 dan 28. Okay, so kita beralih pada jadual kebarangkalian dekat sini. Okay, jadi cikgu dah senaraikan semua nilai kebarangkalian yang kita perlu kira menggunakan proses ini. Okay, yang pertama tadi contoh kita dah kira. Okay, nilai kebarangkalian. So kita akan teruskan mengira semua kebarangkalian untuk X yang terletak dalam selang-selang yang seterusnya lah, as given in the question. Okay, so menggunakan kaedah yang sama kita dapatlah nilai-nilai kebarangkalian ini sebagai macam ini. Okay, boleh check nantilah kira semula. Okey, jadi bila saya cuba total up semua ni nilai kebarangkalian ini, saya ada buat kiraannya. Okey, satu saya tolakkan dengan hasil tambah semua kebarangkalian di sini. Saya dapat nilainya adalah 0.016. Maknanya tak cukup lagi 0.016. Okay, disebabkan kita punya nilai X ini dia bermula daripada 26. Okay, dia macam bukan starting daripada kosong. Okay, dia terletak di tengah-tengah macam itu. Jadi yang ada lebihan yang cikgu kira tadi, okay, saya kira satu tolak dengan summation PI tadi yang semua yang dah ada ni. So this one samalah dengan 0.016 tadi. Okay, ada lebihan sebanyak ini, tak cukup satu. Maknanya yang lebihan ini saya akan bahagi dua, satu di atas dan satu di bawah. Okay, jadi maksudnya saya akan tambah satu lagi selang, iaitu untuk X yang less than 26, untuk melengkapkanlah selang ini. Maksudnya kita kira yang less than 26 lah, secara overall macam itulah. Okay, then satu lagi cikgu akan tambah kebarangkalian X yang greater than or equal 40. Okay, cikgu tambah tanda sama dengan, sebab kat sini less than kan, kita macam nak melengkapkan selang-selang ini. Jadi ada lebihan sebanyak ini, so nilai ini kita akan bahagi dua. Okay, kita bahagi dua, so ini dapat 0.008. So saya tambahkan kat sini 0.008. Okay, yang di sini pula samalah dengan 0.008 juga. Okay, so kita tambahkan satu di atas dan satu lagi di bawah. Okay, so hasil tambah kedua-duanya adalah 0.016. Okay, supaya nanti bila kita total up, semua sekali kita akan dapat sama dengan 1. Okay. Tadi yang ini kalau kita total up, yang hitam ni saja kita total up, dia tak dapat sama dengan 1. Ada kurang sedikit lah. So kamu kena lengkapkan dia lah. Okay, supaya sama dengan 1. Okay, so bila dah dapat yang ini, kita akan mengira EI lah. Seperti biasa. So kita akan darabkan dengan berapa nilai N kita? Okay, nilai N tadi ada diberi sebagai 175 ya. Okay, N kita ialah 175. So darabkan semua kebarangkalian. Okay, yang ini cikgu tak tulis lagi. So 0.008 darab dengan 175, dekat sini dapat 1.4. Okay, yang kat bawah ini pun akan jadi sama jugalah, 1.4. So 0.035 darab dengan 175 dapat inilah. Okay, dan seterusnya. Okay, so kita dah dapat semua nilai EI di sana. Okay, kita perhatikan kita punya nilai EI. Sebelum ni cikgu lupa nak mention dalam example 1 sebelum ini, nilai-nilai EI kita semua lebih besar atau sama dengan 5, tak ada masalah. So tak perlu kepada combination. But dalam contoh ini, jadi tak kisahlah sama ada nilai X kamu tu satu discrete random variable ataupun satu continuous random variable, kita kena sentiasa check nilai EI yang lebih besar atau sama dengan 5. Okay, tak boleh kurang daripada 5. Kalau kurang daripada 5, maka kita akan proceed dengan combination process. Okay, combination rows lah. Okay, jadi sekarang dekat sini ada dua nilai EI yang less than 5. Bila kita buat penambahan di atas di bawah, so akan ada. Jadi maknanya kita akan combinekan yang inilah. Okay, kita akan tambahkan ini. So bila saya tambah ini, saya dapat 7.525. So yang kat bawah ini pun sama juga kan, nilai dia adalah sama. So saya dapat 7.525 jugalah. Okay, so 7.525. Okay, setelah selesai masalah kebarangkalian ini, okay, cikgu bawa semula kepada
jadual nilai yang sebenar ini. So kita boleh okey, yang ini kita boleh combinekan juga. So maksudnya dua selang ini kita akan combinekan sebagai yang X yang less than 28 lah. Ini merangkumi semua sekali lah untuk yang less than 28. Okay. So kita masuk X yang less than 28. So dia punya OI, kalau kita tengok OI dia masih sama lah. Nilainya adalah 7 tu lah. Sebab kita tak ada data untuk X yang less than 26. Jadi kita assume nilainya hanya 7 tu sajalah. Sebab memang data tu tak ada. Mungkin tak ada. Jadi kita tulis kat sini 7. Okay, dan yang seterusnya tu follow sajalah ikut dalam jadual. So this is our OI. Yang last kali pun kita akan combinekan lah selang ini. So dia akan menjadi X yang greater than or equal 38. So ini dengan ini dirangkumkan sekali menjadi X yang greater than or equal 38. Okay. Kemudian dia punya OI juga nilai dia adalah 4 sahajalah sebagaimana yang diberi itu, sebab tak ada data untuk X yang lebih besar sebenarnya lebih besar daripada atau sama dengan 40 tu tak ada data, jadi kita assume 0 tambah 4 lah jadi 4. Yang tadi pun ialah ke atas tu 0 tambah 7 ialah 7. Okey, dia punya EI tadi yang cikgu dah combinekan tadi. Okay, so now becoming instead of 6.125 sahaja, so now it becomes 7.525. Okay, so same goes to here. Okay, so yang ini pun sama juga, cikgu dah combinekan, so tulis kat sini. Okay, the rest is the same lah. Okay, so yang ini dua je yang cikgu combinekan dengan yang satu lagi kat bawah. Okay, so kita tulis balik kat sini semua sekali all the EI, and then please make sure dekat bawah tu cikgu tak ada ruang. Yang dekat sini kita mesti total up, OI tu mesti sama dengan 175. Yang dekat sini pun kamu kena semak lah masa menjawab soalan nanti dalam peperiksaan. Okay, jadual ini kamu kena hasilkan sendiri, kamu kena semak OI dan juga EI, dia punya total mesti sama dengan 175. Okay, jadi yang kat sini cikgu mengira dia punya chi-squared value lah satu persatu sampailah saya dapat. Okay, dia punya total totalnya okay, tak ada ruangan kat situ, tak apa. Okay, kita buat kat sini lah pula untuk yang seterusnya ni dah simple je lah. Sebenarnya dia punya mainnya adalah untuk menghasilkan jadual tersebut, the combination process and so on lah. Itu yang utamanya lah. So yang selepas ini dah mudah sajalah. Okay, so bila saya jumlahkan dia punya chi-squared testnya, total up semua sekali yang hujung sebelah sana tu, so saya dapat nilainya adalah 7.269. Okay, 269. Manakala saya punya chi-squared value from table. Okay, so how many classes now we have all together? Kita kira yang inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sekali ada 7. So maknanya 7 tolak 1 ialah 6. Okay, kat sini adalah 0.1. Is it 0.1 or 0.05? Oh, sorry. This one is 5%. Okay, jadi 0.05. Okay, 0.05. So this one is from table is 12.59. Okay, 12.59 ini. Okay, nilainya, dan ini adalah nilai di sinilah. So maksudnya kita punya critical value ini akan berada di sini sebanyak 0.05, which is 12.59. Dah banyak kali dah cikgu ulang kan, boleh ingat dah. Okay, so yang ini akan less than. Okay, so yang ini 7.269 ini dia less than 12.59. Okay, so it lies in the non-rejection region. Nampaknya kebanyakan soalan dia do not reject H0. Okay, kebetulan lah. Okay, jadi there is enough sample evidence at 5% level of significance that the fat content of the fried chicken has a normal distribution with mean 33% and standard deviation 2.91%. Okay, jadi cikgu selalu pesan kesimpulan akhir, conclusion akhir tu selepas kamu tulis do not reject H0, kena buat satu ayat lah yang follow pada soalan, ayat yang boleh difahami sama ada oleh examiner ataupun siapa-siapa sajalah yang baca. Okay.
Tolong jangan tinggalkanlah conclusion sebenar lah yang akhir tu. Jangan stop sampai do not reject H0 sahaja, sebab yang itu nanti kamu tak dapat markah yang penuh lah, mungkin akan hilang satu markah. Jadi sayanglah. Jadi yang itu sahajalah. Jadi kita dah habis goodness of fit test to a prescribed probability distributions. Jadi yang itu kita dah buat sebelum ini. Macam mana satu observed frequencies dia akan fit sama ada satu binomial distribution, untuk yang ataupun Poisson distribution untuk nilai-nilai X yang discrete, ataupun dia akan suit satu normal distribution untuk nilai-nilai X yang continuous. Saya rasa itu sahaja. So lepas ni nanti kita akan teruskan dengan test of independence.